Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Ducati showroom yang terletak di Ducati Petaling Jaya. Hari ini kita orang dekat sini sebab model kat depan korang sekarang ni, Ducati Desert X serba baru. Tapi macam biasa, sebelum saya cerita lebih lanjut, kita dengar dulu pesanan daripada penaja. Jadi enjin moden yang terdapat pada motosikal dan kereta memerlukan minyak yang betul-betul bersih bagi memastikan enjin itu beraksi pada tahap optimum. Jadi sebab itu saya pilih BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M. Sebab apa? Sebab minyak ini telah diformulasikan dengan aditif Jerman yang memastikan enjin akan kekal bersih sewaktu disalurkan minyak BH Petrol Infinity RON 97 ni. Dan yang paling penting, bila minyak itu kekal bersih, enjin kekal bersih, prestasi enjin juga akan kekal berada di tahap maksimum. Okey, bagi memastikan BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M menawarkan lebih lagi, minyak ini telah dirawat dengan aditif sebanyak 800 ppm dan itu adalah dos maksimum yang ditawarkan pengeluar aditif. Selain daripada baik untuk enjin, BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M juga baik untuk alam sekitar. Sebab apa? Sebabnya telah mencapai standard Euro 4M. Ini bermakna kandungan sulfur adalah 90% lebih rendah berbanding minyak lain di luar sana. Jadi, itu saja sudah cukup untuk membuatkan saya memilih BH Petrol Infinity RON 97. Untuk korang kat luar sana, tunggu apa lagi? Datanglah ke BH Petrol sekarang. Jadi sebelum saya cerita lebih terperinci mengenai Ducati Desert X baru ni, saya nak cerita sikit lah macam mana terbentuknya model yang ada dekat depan korang sekarang ni. Jadi Ducati memperkenalkan Desert X pada Ducati World Premier 2022 yang disiarkan pada Disember tahun lepas, 2021. Jadi cukup setahun barulah model ni mendarat di Malaysia. Tapi sebelum tu beberapa rakan media tempatan termasuk bos saya berjaya menguji motor ni di Italy. Yang tu saya jealous sikit sebab dia orang boleh ceritakan pengalaman menunggang dengan lebih detail lah. Okay? Jadi model ni adalah model serba baru yang dibina berasaskan Cagiva Elephant yang beraksi di Paris Dakar pada era 80-an 90-an. Jadi sebab tu kalau korang perhatikan, terutamanya korang peminat Cagiva masa tu, korang akan nampak beberapa DNA atau elemen yang ada pada Cagiva Elephant dibawa pada Ducati Desert X ni. Terutamanya pilihan warna putih dengan warna merah ni yang sebenarnya diinspirasikan daripada logo Lucky Strike yang pernah ada pada Cagiva Elephant pada waktu tu. Jadi Ducati Desert X ni akan bersaing dalam segmen middleweight adventure bike yang sekarang ni dibarisi beberapa model yang agak sengit lah dia punya pesaing dia. Kita ada Triumph Tiger 900, kita ada KTM 890 Adventure dan akan datang kita bakal ada MV Agusta Lucky Explorer 9.5. Yang tu pun agak menarik sebab spesifikasi enjin dengan dia punya capacity enjin lebih kurang sama dengan Ducati Desert X ni. Dan mungkin kalau aspek rekaan korang akan kata dia bersaing dengan pesaing Aprilia Touareg 660 ke? Tak, sebab Touareg 660 tu enjin dia agak kecil. Jadi nak bandingkan dengan enjin Testa Strata 937cc, Desmodromic pada Desert X ni memang pada saya bagai langit dengan bumi lah. Sebab speks yang ada pada model ni jauh lebih tinggi berbanding Aprilia Touareg. So ciri utama yang menonjol pada Ducati Desert X ni of course bahagian depan dia. Terutamanya lampu LED depan yang berbentuk bulat berkembar ni pada saya memang sangat-sangat ikonik. Kerana dia bukan hanya mewujudkan sebuah elemen yang moden tapi juga retro, sama seperti Cagiva Elephant dulu. Dan dipadankan terus, seragam terus dengan windshield depan ni yang saya rasa memang membuatkan rupa keseluruhan, terutamanya di bahagian panel depan ni nampak sangat-sangat menarik. Memang nampak DNA sebuah motosikal adventure yang proper. Tapi apa yang saya rasa kagum pada Ducati Desert X ni, dia punya package suspension dia. Sebab kat depan kita ada fork depan KYB 46mm. So 46mm, jadi dia punya tu agak chunky lah, dia punya tube tu. Tapi yang bestnya dia punya travel suspension dia. Travel suspension dia letakkan pada 230mm. 230mm ya. So motor ni memang korang boleh bawa lenjan off-road gila-gila punya. Motor ni memang dibina untuk tujuan tu. Belakang juga sama, kita ada monoshock fully adjustable preload rebound damping daripada KYB atau Kayaba dengan 220mm travel suspension. So saya rasa itu saja dah cukup mengagumkan, itu saja dah cukup membuktikan yang Ducati Desert X ni memang dibina untuk tujuan off-road. So bahagian brake dia pula memang sangat-sangat padulah. Okey, kita ada cakra brake berkembar floating 320mm kiri kanan yang dipadankan dengan brake caliper Brembo M50.
tak dapat style 5 tak apa, sebab M50 ni pada saya dah cukup bagus. Style 5 tu lebih kepada agak overpower dah, okey. Sebab braking M50 ni jauh lebih baik daripada F40. Mungkin tak sebagus style 5, tapi style 5 lebih kepada high performance bike. Jadi untuk Desert X yang motosikal adventure ni, pada saya M50 dah cukup bagus. Jadi motor ni juga of course sebagai sebuah jentera Ducati, dia akan datang dengan segala package elektronik yang ada kat luar sana. Motor ni datang dengan steering damper, wheelie control, engine brake control, Ducati quick shift yang pada saya membuatkan motor ni sangat-sangat best untuk dilayan. Dan juga yang paling penting sebagai sebuah motosikal adventure, motor ni juga datang dengan fungsi cruise control. Tapi cruise control dia adalah cruise control conventional, bukannya adaptive cruise control atau ACC yang terdapat pada Multistrada V4 S tu. Okey, pada saya cukup lah, sebab kita tak perlukan specs yang terlalu tinggi atau teknologi yang terlalu tinggi pada sebuah motosikal adventure macam ni, sebab dia lebih memfokuskan tunggangan yang lasak berbanding santai seperti Ducati Multistrada V4S. Jadi bahagian enjin pula, Ducati Desert X ni datang dengan enjin Testa Stretta 937cc Desmodromic dengan 11 degree panjang kan, yang menghasilkan sekitar 110 horsepower pada 9250 rpm dan 92 Nm torque pada 6500 rpm. Jadi pada saya kuasa tu memang sangat-sangat mencukupi pada sebuah motosikal adventure, sebab motosikal adventure sebenarnya tak perlukan kuasa yang lebih 100 pun. Okey, korang boleh enjoy dengan kuasa lebih kurang 70-75 horsepower, sebab tu pada model seperti Touareg dan sebagainya horsepower dia agak rendah. Jadi seperti juga KTM 890 Adventure. Sebab apa yang kita perlukan adalah low end torque dengan torque yang pada RPM tinggi, sebab kita perlukan power yang lebih, terutamanya bila kita layan off-road, supaya tak berlakunya tire skid dan sebagainya. Okey. Dan yang bestnya, walaupun enjin ni enjin sama yang diguna pakai pada Hypermotard, Ducati Supersport dan juga Ducati Monster yang baru, tapi Ducati telah menala semula enjin ni, dan hasilnya enjin Testa Stretta ni adalah 1.7 kg lebih ringan berbanding Monster, Hypermotard dan Supersport. Pada saya itu adalah satu approach yang sangat baik dilakukan Ducati supaya motor ni mengekalkan tahap beban yang sangat-sangat optimum. Okey, tak perlu berat sangat pada sebuah motor yang macam ni. Jadi akhir sekali, ini merupakan model Ducati pertama yang datang dengan panel meter menegak atau vertical. Okey, ini merupakan design sama yang selalu ada pada motosikal sejenis ini seperti Yamaha Tenere dan sebagainya. Fungsi dia menegak disebabkan bila bawa motor seperti ini, terutamanya di atas off-road dan sebagainya, akan ada berlaku yang mana situasi korang perlu berdiri. Dan yang bestnya bila berdiri dengan keadaan panel meter vertical ni, korang akan nampak meter ni walaupun tengah berdiri. Jadi itu antara aspek yang menarik pada Ducati Desert X ni. Dan yang bestnya, panel meter ni berubah mengikut mode yang dipilih. Okey, korang boleh adjust. Dia juga ada turn by turn navigation yang mana korang boleh aktifkan dengan sambung ke aplikasi pada telefon. Cuma saya tak pasti sama ada fungsi tu ada tak untuk pasaran kita. Okey, dan kat sini korang boleh adjust dia punya riding modes. Ada 6 paling banyak dalam family Ducati. Tekan lama-lama sini. Okey, kita ada wet, touring, urban, sport, rally dan enduro. Jadi semua ni akan adjust suspension, akan adjust power delivery, akan adjust RPM limiter, akan adjust segala elektronik yang ada pada model ni mengikut kesesuaian. Dan of course sudah tentu rally enduro lebih fokus kepada tunggangan off-road, wet tunggangan basah yang mana dia akan turunkan horsepower engine supaya lebih senang dikawal, touring untuk tunggangan jarak jauh, urban dalam bandar, sport kalau korang nak segila-gila sikit. Okey, jadi korang mesti nak tahu harga berapa nilai bagi Ducati Desert X ni. Okey, sebenarnya waktu kami buat video ni, kami tak dimaklumkan lagi harga. Jadi saya akan tinggalkan harga di ruang kat sini sebaik kita orang dapat harga. Okey, jadi itu sajalah rumusan mengenai Ducati Desert X ni. Kalau nak cerita banyak, saya perlu test motor ni kan. Okey, jadi seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motormuda.net. Kat situ kita kongsikan lebih banyak konten mengenai Ducati Desert X ni. Dan macam biasa juga, jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.